Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ikmal bin Kasbun dan rakan saya Muhammad Syafiq Irwan ingin menceritakan serba sedikit tentang keunikan adat resam di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum, antaranya Melayu, Cina dan India dan lain-lain, yang mempunyai pelbagai jenis adat resam mereka tersendiri. Kami akan menceritakan serba sedikit tentang keunikan adat resam daripada setiap bangsa utama di Malaysia. Yang pertama, dari segi adat pemakaian bangsa Melayu. Terdapat dua pakaian tradisional masyarakat Melayu. Lelaki dengan baju Melayu dan perempuan dengan baju kurungnya. Baju-baju ini digunakan ketika majlis perkahwinan dan pakaian seharian. Baju Melayu dan baju kurung ialah baju kebangsaan Malaysia. Setiap penjawat awam maupun swasta digalakkan memakai baju Melayu maupun baju kurung. Selain itu, terdapat pelbagai jenis variasi baju Melayu. Yang pertama, baju Melayu cekap musang, dan yang kedua, baju Melayu Teluk Belanga. Seterusnya, baju kurung. Terdapat pelbagai jenis baju kurung. Antaranya yang boleh saya memberi contoh, baju kurung Pahang, baju kurung Kedah dan lain-lain. Okey, seterusnya pakaian bangsa India. Untuk yang perempuan bernama sari dan lelaki dhoti. Digunakan semasa majlis perkahwinan dan musim perayaan. Sekarang kita jarang dapat melihat lelaki berbangsa India berpakai dhoti. Kalau sari masih banyak kita dapat lihat. Seterusnya yang ketiga, pakaian bangsa Cina. Untuk yang wanita diberi nama Cheongsam dan untuk yang lelaki diberi nama Samfu. Kedua baju-baju ini digunakan ketika musim perayaan dan musim perkahwinan. Saya pun jarang sangat melihat kedua-dua jenis pakaian tradisional masyarakat Cina ini dipakai oleh masyarakatnya sendiri. Seterusnya yang kedua, adat ketika menyambut kelahiran. Yang pertama, bangsa Melayu. Yang pertama, mengadakan majlis lenggang perut. Kedua, azan ataupun iqamat. Azan untuk bayi lelaki dan iqamat untuk bayi perempuan. Ini merupakan salah satu ajaran Islam ketika menyambut kelahiran. Yang ketiga adalah berpantang. Tujuan berpantang ialah untuk memulihkan semula kesihatan tubuh badan. Tempoh berpantang ialah 44 hari sehingga 100 hari. Yang keempat, cukur jambul. Diadakan selepas 40 hari kelahiran. Merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, bersunat ataupun berkhatan. Diwajibkan ke atas semua umat Islam, lelaki ataupun perempuan. Dan yang keenam ialah akikah. Akikah ialah penyembelihan haiwan ternakan yang dilakukan untuk anak yang baru lahir sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Kadar akikah untuk seorang anak lelaki ialah 2 ekor
kambing, manakala perempuan seekor kambing. Seterusnya, untuk masyarakat Cina, selepas bersalin, mereka diwajibkan untuk berpantang. Tempoh berpantang ialah selama 40 hari. Yang kedua adalah kenduri. Kenduri akan diadakan selepas umur bayi mencapai umur sebulan. Yang ketiga, cukur rambut. Masyarakat Cina menganggap rambut semasa kelahiran adalah bersifat sementara dan selepas dicukur disifatkan sebagai rambut kekal. Dan yang keempat, memberi nama. Nama orang Cina terdiri daripada 3 patah perkataan. Yang pertama membawa nama keluarga. Patah yang kedua, nama segenerasi, ataupun nama sama di kalangan adik-beradik. Dan yang ketiga, dan patah yang ketiga adalah nama panggilan untuk diri sendiri. Yang ketiga, bagi masyarakat India, pertama ialah bali kapu, ialah adat yang dilakukan ketika kandungan sulung mencapai usia 7 sehingga 9 bulan. Yang kedua, membisikkan nama Tuhan selepas bayi dilahirkan. Ketiga, memotong tali pusat. Yang keempat, upacara arati. Yang kelima, mandi selepas bersalin. Ini memandikan bayi dengan air suam dan campuran herba. Dan yang keenam dan yang terakhir, mendodoi bayi. Ini merupakan upacara terpenting untuk masyarakat India. Bagi kaum Melayu, mereka menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Perayaan ini disambut oleh penganut yang beragama Islam. Perayaan Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari pada bulan Ramadan, kerana ianya adalah satu ujian bagi umat Islam tanpa makan dan minum dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Pakaian tradisi bagi perayaan Hari Raya Aidilfitri bagi lelaki ialah baju Melayu, manakala perempuan pula baju kurung. Makanan yang biasa dihidangkan pada sambutan Hari Raya Aidilfitri ialah contohnya ialah kuih muih, rendang, dodol, ketupat, lemang dan sebagainya. Bagi kaum Cina pula, mereka menyambut sambutan Tahun Baru Cina. Ia merupakan perayaan terpenting bagi orang Cina untuk menyambut Tahun Baru dalam kalender Kamari Cina. Kalender Kamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sepenuh nama haiwan. Kaum Cina akan membuat makan besar pada malam Tahun Baru. Pemberian ampau juga diadakan pada sambutan Tahun Baru Cina. Pada Tahun Baru Cina terdapat juga tarian singa yang akan diadakan. Untuk pakaian mereka, bagi wanita mereka memakai cheongsam, dan manakala bagi yang lelaki pula mereka memakai samfu. Kita akan bergerak kepada makanan yang dihidang sempena sambutan Tahun Baru Cina. Yang pertama, pisang. Yang kedua, kuih bulan. Yang ketiga, dumpling. Yang keempat, ikan. Yang kelima, mi panjang umur.
Yang keenam berbola pulut manis. Dan yang terakhir ialah kek beras pulut. Okey, sekarang kita akan bergerak pada perayaan untuk kaum India, iaitu Hari Deepavali. Okey, perayaan Deepavali adalah perayaan yang disambut oleh penganut yang beragama Hindu. Hiasan kolam adalah hiasan bagi perayaan Deepavali. Kolam ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu masuk rumah mereka. Pada pagi perayaan, sebelum matahari terbit, penganut agama Hindu akan menjalankan upacara mandi minyak bijan bertujuan untuk menyucikan badan dan semangat. Ia adalah tanda simbolik sebagai penyucian diri. Minyak bijan ini akan disapukan ke atas setiap kepala ahli keluarga oleh mereka. Okay, next. Bagi pakaian pula, perempuan akan mengenakan sari dan lelaki akan memakai dhoti. Okay, now sekarang kita akan pergi ke makanan yang diorang hidangkan. Okay, antara makanan yang diorang hidangkan ialah thosai, muruku, jalebi, omapodi, idli dan last sekali kuih Mysore paku. Okay, sekarang tadi kita cerita pasal perayaan. Now kita akan bergerak kepada perkahwinan. Okay, untuk kaum Melayu, kita ada adab, iaitu 5 adab. Yang pertama ialah adat merisik, yang kedua adat meminang, yang ketiga ialah adat bertunang, yang keempat adat berinai, dan yang terakhir akad nikah. Maaf. Okey, bagi kaum Cina pula, tidak ada jauh beza dengan Melayu. Mereka ada juga merisik, meminang, bertunang, dan terakhir ialah majlis perkahwinan. Okey, yang terakhir, perkahwinan bagi kaum India pula. Saya akan bercakap dia punya point untuk kaum India. Okey, yang pertama merisik, yang kedua kunjungan ke rumah pengantin, yang ketiga ikat janji atau nikayam, yang keempat parisam, yang kelima kad jemputan, yang keenam penyediaan tali, yang ketujuh bukur takaal, yang terakhir upacara kanggenam dan majlis perkahwinan.